Siapa yang bagi, macam mana, kenapa Syekh pilih nama Husin? Itu I think saya pun tak ingat lagi why I choose Husin. Tapi that name helped me a lot lah. Mengawal saya jadi pengarah di Pusat Islam di Hong Kong dulu. Ya. Waktu saya jadi khatib, saya ini kena khutbah setiap masjid, tukar di seluruh Hong Kong. Itu tugas saya lah. Jadi bila datangnya satu ketika waktu orang sambut kelahiran bukan kelahiran, orang sambut kematian Husin dan Ali, orang Syiah lah. Diorang sambut sambut. Waktu Karbala kan. Diorang sambut Karbala tu? Mesti, orang Syiah mesti sambut. Mana-mana dia ada punya sambut. Dia tak pernah panggil imam-imam ke majlis dia. Saya dia panggil. Dia adalah Karbala, dia pukul badan dia kan. So, dia sebutlah mula waktu bagaimana mereka dibunuh oleh Yazid. Dia nak timbul lah kesedihan itu. Lepas tu dia makan lah. Itu dia bubur Ashura semua tu. Berlaku lah waktu itu. Bubur Ashura? Bubur Ashura ada kaitan dengan sambutan Syiah. Syiah. Oh ya? Memang. Bubur Ashura bulan puasa? Tak ada, bukan puasa tidak. Bukan puasa dia bubur lambuk. Bubur lambuk, sorry. Bubur Ashura. Hari Ashura? Hari Ashura. Hari 10 Muharram. Okey. Orang Syiah mana-mana tu dia akan buat sambutan tu. Makan bubur Ashura. Tapi dia kena pukul badan dulu. Lepas tu dia akan makan bubur Ashura. Habis-habis lepas tu relax semua makan. Kita makan bubur Ashura sebab apa? Dia majlis. Dia macam majlis kan. Dia lepas majlis sajalah. Lepas jatuh pada hari ke-10. Jadi sebab itu dia jadikan bubur tu bubur Ashura. Dia campur 10 jenis benda dalam bubur tu. Okay. Macam orang Cina panggil capcay lah. 10 saya campur. Okay. Macam mana nama tu selamatkan Syekh pula? Dia orang jemput? Dia pasal nama saya. Okey. Husin. Dia jemput? Husin dia suka. Saya pun tak tahu. Sebab itu dia panggil. Saya rasa kenapa dia panggil saya datang ke acara ni. Untuk pukul badan. Ramai-ramai pukul badan? Semua pukul. Syekh tengok lah. Saya tengok. Tak join lah? Tak lah. Saya pun berdiri. Lepas tu dia tanya, how do you feel? I feel very pain today. My whole body is very pain. You also feel the pain? Because when you hit your body, you mention my name. Husin. Orang dia pun tahu. Kesian lah setengah orang kan. Dia semangat dia lain macam. Dia nak recall balik bagaimana cucu Nabi itu dibunuh, diseksa. So dia kata kalau you tak rasa sakit, you tak tahu bagaimana dia sakit. Tapi Islam tak suruh sampai begitu kan. Ala kulli hal, alhamdulillah kita yang penting supaya kita umat Islam mesti ingat bahawa dakwah itu tanggungjawab kita. Kalau tak pandai bercakap, korang tunjuk contoh yang baik. Itu yang saya sebut dakwah bilhal, dakwah melalui perbuatan, contoh yang baik. Okay. Cukup peringkat awal tunjuk contoh yang baik. Biar yang tak pandai cakap, you kalau cakap takut nanti salah cakap, timbul fitnah, salah cakap. Tapi tunjuk contoh yang baik. Jadi kalau nak lagi, boleh datang ke markas kita hari Sabtu, tengok bagaimana kita buat, bagaimana kita pengislaman yang kita buat, apa yang kita ajar. All these are very important knowledge. Memang setiap hari ada orang masuk Islam? Alhamdulillah, tak kata setiap hari. Kita setiap minggu kadang alhamdulillah orang masuk Islam. Dan minggu yang lalu 2 orang masuk Islam. Okay. Tapi mula orang datang tu saya suruh belajar dulu. Setiap kali orang nak masuk Islam kita suruh
Oh, tak boleh masuk lagi, kena belajar dulu. Kita ambil approach kerana pengalaman kita. Faham. Nanti dia kata, you don't explain to me, ya. Sebab tu we have to explain to make you prepare. Pasal kita tak mau nanti you masuk sana dah ada problem. Khususnya bila you tak beritahu ke keluarga. You balik rumah nanti, dia dah masak semua. You kata tak makan hari ni, tak makan tak apa. You kata kenyang tiap-tiap hari tak makan. Apa jadi anakku ni? So you don't hide, nothing to hide. You don't know how to talk to your parents. Bawa dia jumpa kita, we'll talk to them. Kita bantu sampai ke arah itu. Kalau nak kahwin, kita nak jumpa juga pasangan you, nak jumpa mertua kamu, supaya mereka faham. Mereka juga ada tanggungjawab. That is our approach. Kita nak supaya orang yang masuk Islam pun dah apa keraguan, apa yang dia was-was, you tanya dulu. Itu rule pertama. Kita tak mau you masuk Islam, masih ada banyak gangguan, was-was. Jangan begitu. Jika agama Islam, saya kata, tak boleh paksa. Tapi remember, when you in for life. Saya terus terang dari awal. Mudah kan? Kita tak sembunyi, kita very open. And people happy. Ya. Orang tidak Muslim tu yang datang dengar sendiri, they are so happy. That is what we want. Kita tak mau orang timbul fitnah pada agama kita. Agama kita cantik, kalau approach kita tak betul, orang akan tuduh kita macam-macam. So we are very careful. Alright. Thank you so much, Sheikh. May Allah bless, insyaAllah. InsyaAllah. We hope apa yang kita dapat kongsi itu, kita semua sama-sama berfikir tentang tanggungjawab. Sekurang-kurang tunjuk contoh yang baik. Kalau orang ada minat, bawa dia jumpa kita. Kalau kita tidak pandai, jangan salah cakap, takut nanti dia menambah lagi masalah. Ya, salah faham. Ya. Dan kita doakan juga supaya orang yang nak cakap agama Islam ni, jangan lupa mesti berilmu, bukan dengan emosi. Kita mesti faham kerana agama ini Allah punya. You nak perkenalkan agama Allah, you kena tahu bagaimana Allah mahu you perkenalkan, bukan cara you, cara saya, tidak. Itu yang Allah kata, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang ke jalan Tuhan kamu, bukan jalan kita, jalan Tuhan. Sebaik-baik contoh dari Nabi, bagaimana dia ajak orang. Dan harap kita janganlah kita ada prasangka buruk sesama kita, dan kita benci sesama kita, menyusahkan orang nak berdakwah. Kita sepatutnya bagi laluan, galakkan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat lillahi ta'ala, yang untung ialah Allah, Islam. Akhirnya kita juga tidak dapat sempurnakan tanggungjawab kita. Kita takut kadang-kadang dakwah Islam dihalang oleh orang Islam. Itu yang kita rasa sedih lah. Apa saja yang korang faham, jangan tuduh, fitnah orang. Duduk bincang, tanya, supaya sama-sama untung. Kita, agama kita paling cantik, ada masalah duduk bincang, tabayun. Jangan ambil keputusan tuduh orang, fitnah orang, jangan begitu. Mudah-mudahan Allah jayakan usaha-usaha kita supaya negara kita hidup aman, supaya kita hidup bersatu. Jadi contoh yang baik kepada masyarakat yang belum Islam. Itulah tanggungjawab kami Al-Qadim dan our team. Dan setiap tahun kita buat youth camp for character building. Kita buat untuk latih pemuda-pemudi kita supaya tahan lasak untuk menghadapi ujian hidup masa depan. That is our training to make them build a strong character dan siap sedia menghadapi suasana akan datang. Dalam Al-Khadim juga.
Kita memang macam-macam aktiviti kita buat. Membantu orang susah-susah pun kita buat. Sesiapa aja yang ingin mengenal kita galakkan mereka datang tiap-tiap Sabtu. So kalau macam ada orang tengok dia rasa nak bantu, nak be involved, apa yang dia boleh buat? Di situlah kita akan tengok dia punya kemampuan, apa yang dia boleh bantu segi tenaga dia, segi masanya. Based on dia punya pengalaman, we have to look into masing-masing punya kebolehan. Kalau siapa yang ada financial strength, dia can support kita tentang my financial supaya dakwah kita terus maju. Bila kita nak dakwah, you perlu macam-macam yang kita perlu. Kadang kita dakwah orang yang nak memeluk Islam pula susah. Kita bagilah bantuan. Supaya dia tahu kata bila you masuk Islam, you tidak tertinggal begitu. We have our backup. Macam setiap kalau saudara baru datang, kita bayar dia punya duit tambang semua kita bayar. To make sure that we welcome you. So a lot of activities yang kita buat lah. Itulah kita harap semua masyarakat yang belum biasa dengan kita, you're welcome untuk visit markas kita di Al-Qadim dan hadirkan diri dalam kelas supaya kita tengok bagaimana cara kita menyampaikan Islam kepada orang yang belum Muslim, dan bila nak masuk Islam bagaimana upacara pengislaman yang kita buat. Dan kalau siapa ada masalah, anak-anak yang ada problem, we do a lot of counselling. Siapa saja, kes murtad ke, kes yang lain ke, kes yang mereka dah ragu-ragu tentang Islam, you can send them to us, insyaAllah. InsyaAllah. So mudah-mudahan Allah bagi kejayaan pada kita bila kita sentiasa ada sikap keterbukaan dan bersedia untuk membantu sebagaimana Allah sebut, ta'awanu ala birri wa taqwa, senantiasa mempunyai sikap terbuka untuk membantu yang baik dan membawa kepada ketakwaan. Wala ta'awanu ala ismi wal utwan, jangan bantu dalam urusan berdosa dan kebencian dan permusuhan. Kita ada banyak musuh. Antara kita tak sepatut jadi musuh lagi. Kita mesti ada prasangka baik. Apa kekeliruan, duduk bincang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima amalan kita, maafkan segala kesalahan kelalaian kita semua, dan jadikan kita khairul ummah, the best generation. InsyaAllah. Itulah ucapan ringkas saya, perkongsian dari saya. Tapi finally, sebelum kita end, saya satu je soalan terakhir sebelum kita tutup. Dengan semua experience Syekh berdakwah bertahun-tahun dan di pelbagai negara, apa satu nasihat yang Syekh boleh tinggalkan untuk kita punya audience, especially dalam dakwah? Dalam urusan dakwah seperti mana saya sebut, everybody ada peranan dia. Dan sebagainya saya sebut, dakwah bilhal is very important. Artinya dakwah dengan contoh, tauladan kita yang baik. Tunjuk sikap yang positif, yang baik. Jangan be judgmental. Jangan suka tuduh orang, fitnah orang. Dan kalau ada orang saja, kawan-kawan kita nampak ada minat, you bring them to us. Follow up. Let us do the follow up. Siapa yang dapat membawa satu orang memeluk agama Islam melalui inisiatif kita, pahala dia sangat besar di sisi Allah. Rasulullah bersabda, fa wallahi an yahdi Allah bika rajulan wahida khairun laka min humri ni'am. Terjemah yang mudah dipaham, demi Allah kalau kerana usaha kita orang itu masuk Islam, kita di sisi Allah sangat untung. Dia punya kelebihan lebih daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dia kata unta merah. Unta merah kira for the Arab yang termahal lah. Very expensive value. So sama-sama lah kita seru supaya janganlah lepas peluang untuk berdakwah. Kita ada kawan sekerja,
kawan sekolah, kita ada kawan seperniagaan, sambil kita makan minum, ceritalah tentang Islam. Dua benda saya tinggal yang masing-masing boleh main peranan. Kalau kawan you ada agama, Imam Buddhis ke, Hindu lah, Taoist lah, Kristian lah, ada agama, tanya dia. Pasal dia kawan kita, senang kita cakap. What do you think about Islam? Kita nak dia fikir dan kita nak tahu apa dalam fikiran dia. Kalau dia ada agama, kalau dia seorang free thinker, atheist, tak percaya agama, tanya dia satu soalan lagi. What do you think about people who believe in God? Apa pandangan saudara tentang orang percaya adanya Tuhan? Tengok apa dia nak cakap. You jangan jawab dah. Dia dengar je. You dengar. You trigger dia, ya, supaya you tanya dia sesuatu, biar dia cakap. You kumpulkan maklumat itu, you datang jumpa kita. We'll give you the tip how to follow up. Itulah peringatan saya terakhir. Mudah-mudahan perbincangan kita dengan manfaat pada kita semua. Amin, dan insyaAllah. kita akan berakhir dengan husnul khatimah. Dan kita minta Allah ampun segala dosa kita, kelalaian kita yang kita gagal untuk menyampaikan agama Islam pada kawan-kawan kita, jiran kita, dan semoga kita umat Islam akan jadi contoh yang terbaik, senantiasa suka bantu-membantu pada kebaikan dan kepada ketakwaan. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So, dengan gold 40%. Dan dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join team emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena join selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni? Sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.